Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Murid-murid, apa khabar hari ini? Cikgu Ji harap murid-murid sihat ya. Baiklah, telah bersedia untuk belajar dengan Cikgu Ji pada hari ini. Murid-murid mesti sediakan buku bahasa Melayu, buku teks bahasa Melayu tahun 2 jilid 1, buku aktiviti jilid 1 tahun 2 dan juga peralatan menulis. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar, kita buka buku teks bahasa Melayu jilid 1, kita buka halaman 49 ataupun buka surat 49. Tema kita hari ini ialah kebersihan dan kesihatan. Unit 8 kita jadikan amalan. Unit 8 jadikan amalan. Baiklah, seterusnya tajuk kita hari ini ialah kesihatan mata. SP 1.1.3 kita mendengar dan membuat respons dengan membuat tafsiran terhadap soalan bercapa. Ayo murid-murid, aktiviti apa kita hari ini? Hari ini ada 4 aktiviti. Aktiviti pertama, Cikgu Ji akan tunjukkan gambar mata. Kita namakan komponen mata dan kita kaitkan dengan penjagaan mata. Aktiviti kedua, kita baca teks panduan menjaga kesihatan mata ketika menonton televisyen dan kita memahami teks tersebut. Murid-murid buka buku teks jilid 1 muka surat 49. Aktiviti kita yang ketiga, murid membuat tafsiran terhadap soalan bercapa dan melengkapkan dialog dalam teks. Dan aktiviti kita yang keempat, murid menulis respons berdasarkan soalan bercapa. Buka buku aktiviti jilid 1 muka surat 57. Ayo kita mulakan dengan aktiviti pertama. Cikgu Ji tunjukkan gambar mata ya murid-murid. Baiklah, ni bahagian hadapan mata kita ya. Bahagian hadapan mata kita ini kita dapati telah dijaga ya oleh alis mata. Okey, alis mata. Ada tugas alis mata tu dek, murid-murid. Bukan saja-saja letak dekat situ alis mata Alis mata orang ada yang tebal, ada yang nipis Kemudian ada yang berbulu lebat alis matanya Kemudian bawah alis mata ialah kelopak mata ke dalam sedikit ni, bawah alis mata, kelopak mata. Dan yang ketiga, sebelum masuk dalam mata ni, bola mata ialah dijaga oleh bulu mata. Okey, kita tengok apa tugas alis mata ni. Alis mata tugasnya untuk menjaga mata dari benda cair dan keringat. Keringat ni peluh ya murid-murid. Jadi kalau dekat dahi kita, dari rambut kita ni ada benda cair ataupun keringat, dia akan tak terus masuk ke dalam bola mata, akan dilindungi oleh alis mata. Itu tugasnya alis mata di situ, untuk menjaga mata dari benda cair dan keringat. Jadi bila sampai pada alis mata, kita pun ambil tisu ataupun kita ambil sapu tangan, kita lap Jadi peluh ataupun benda cair tersebut taklah terus masuk ke dalam mata kita, dalam bola mata kita. Kemudian tugas kelopak mata. Kelopak mata ini tugasnya untuk melindungi mata dari debu dan kotoran. Jadi kalau debu dan kotoran tiup pada muka kita, dia akan masuk dahulu, melekat di bahagian kelopak mata. Jadi tak masuklah dalam bola mata kita. Jadi bola mata kita terjaga, dapat dijaga oleh kelopak mata. Itu kelopak mata tugasnya, untuk melindungi mata dari debu dan kotoran. Kemudian ini dia bulu mata. Ada orang bulu mata dia lurus, ada orang bulu mata dia lentik, ada orang bulu mata dia lebat ya murid-murid. Jadi bulu mata ini dijadikan di situ, tugasnya ialah untuk menyaring cahaya
yang akan diterima oleh bola mata. Jadi kalau tak ada bulu mata ni murid-murid, semua cahaya akan masuk ke dalam bola mata kita. Jadi mata kita akan rasa pedih, kering. Jadi bila ada bulu mata ini, dia akan menyaring cahaya yang akan diterima oleh bola mata. Jadi kalau cahaya tu kuat sangat, kita akan buat mata kita macam ni kan. Kita tutup kelopak mata sebab itu tugasnya bulu mata. Okey, faham murid-murid? Tadi alis mata untuk menjaga mata dari benda cair dan keringat. Kelopak mata untuk melindungi mata dari debu dan kotoran. Dan bulu mata untuk menyaring cahaya yang akan diterima oleh bola mata. Ayo, tentu murid-murid dah faham tugas alis mata, kelopak mata dan bulu mata. Jadi kita mesti jaga mata kita. Mata tu sangat penting. Baiklah, seterusnya aktiviti kita yang kedua, kita baca teks panduan menjaga kesihatan mata ketika menonton televisyen dan kita memahami petikan teks tersebut. Murid-murid boleh buka buku teks jilid 1, buka surat 49 ataupun lihat paparan video ini. Baca bersama-sama dengan Cik Uji. Baiklah, unit 8, jadikan amalan mendengar dan bertutur, tajuknya kesihatan mata. Ini dia panduan menjaga kesihatan mata ketika menonton televisyen. Ayo, kita baca sama-sama. Pastikan anda memasang lampu ketika menonton televisyen pada waktu malam. Murid-murid lihat, perkataan ayat ini telah pun dicetak dengan warna merah, maksudnya penting. Pastikan anda memasang lampu ketika menonton televisyen pada waktu malam. Ataupun jika televisyen murid-murid itu berada dalam bilik, sebuah bilik yang gelap, murid-murid jangan tonton dalam gelap. Bukalah lampu supaya apa? Perbuatan menonton televisyen dalam keadaan yang gelap akan merosakkan mata. Sebab kita terima sepenuhnya cahaya daripada skrin televisyen itu jika bilik gelap. Jadi ini akan merosakkan mata kita. Jadi pastikan jika murid-murid menonton televisyen, murid-murid terutama pada waktu malam, pasanglah lampu supaya terang. Baiklah, seterusnya yang kedua, elakkan menonton terlalu lama. Elakkan maksudnya jangan. Jangan menonton televisyen terlalu lama. Mata akan letih. Bila kita menonton terlalu lama televisyen, mata kita akan letih kerana kita fokus. Maknanya kita beri tumpuan pada skrin televisyen itu saja. Jadi macam mana kita nak buat supaya mata kita tak letih ketika menonton televisyen? Kita kena alihkan pandangan mata kita ke tempat lain ketika siaran iklan. Iklan tu lama murid, panjang juga ambil masa panjang juga, lebih kurang 5 minit. Jadi 5 minit itu murid-murid alihlah pandangan murid-murid ke tempat lain supaya dapat merehatkan mata kita. Faham? Jadi ada 2 cara untuk kita menjaga kesihatan mata. Pertama, pastikan memasang lampu ketika menonton televisyen pada waktu malam. Dan kedua, elakkan menonton terlalu lama. Faham? Ini info yang murid, info yang sangat berguna untuk kita menjaga kesihatan mata. Baiklah, seterusnya kita baca dialog antara Hana dan ayahnya. Perbualan antara Hana dan ayahnya. Okey. Hana cakap apa kat ayah? Ayah, saya ada terbaca panduan menjaga kesihatan mata ketika menonton televisyen. Ayah dia kata apa? Oh ya? Apakah perkara utama yang tercatat dalam panduan itu? Tadi kita dah baca ya murid-murid. Hana cakap apa? Menurut panduan itu, tempat musuh kita kena lengkapkan. Okey, kena lengkapkan, kita beri respon terhadap soalan ayah ini. Ayah tanya lagi, apakah yang akan berlaku kalau kita menonton dalam keadaan gelap? Hana dah baca, jadi Hana boleh jawab. Kalau kita menonton dalam keadaan gelap, kita kena siapkan ini. Murid-murid, kita berikan respon kepada soalan ayah tadi. Okay, ayah tanya lagi, selain itu, kita juga tidak digalakkan untuk menonton terlalu lama. Tahukah Hana mengapa? Hana dah baca panduan tadi, jadi Hana tahu.
Boleh jawab tahu. Ayah kena lengkapkan. Jangan risau murid-murid. Cikgu Ji akan bimbing murid-murid untuk melengkapkan respon terhadap pertanyaan ayah. Bagus Hana. Bolehkah Hana beritahu ayah cara-cara menjaga kesihatan mata? Hana kena berikan respon terhadap soalan ayah ini. Okey, ayo kita buat sama-sama. Murid membuat taksiran terhadap soalan bercapah dan melengkapkan dialog dalam teks tadi. Cuba kita buat. Hana. Ayah, saya ada terbaca panduan menjaga kesihatan mata ketika menonton televisyen. Ayah kata, oh ya? Apakah perkara utama yang tercatat dalam panduan itu? Anda jawab, menurut panduan itu, kita kena lengkapkan ini. Pada murid-murid, menurut panduan itu, kita perlu memasang lampu ketika menonton televisyen pada waktu malam. Okey. Apa yang akan berlaku kalau kita menonton dalam keadaan gelap? Jadi Hana jawab apa? Kalau kita menonton dalam keadaan gelap, mata kita akan menjadi rosak. Kalau kita menonton dalam keadaan gelap, mata kita akan rosak. Cikgu Ji dan terangkan macam mana mata kita boleh rosak kalau kita menonton televisyen dalam keadaan gelap. Okey, seterusnya. Ayah, selain itu kita juga tidak digalakkan untuk menonton terlalu lama. Tahukah Hana mengapa? Hana jawab, tahu ayah. Hana senyum aja ni. Apa jawapan dia? Mata kita menjadi letih sekiranya menonton terlalu lama kerana mata hanya berfokus pada skrin televisyen sahaja. Tadi kita dah baca panduannya kan murid-murid? Jadi kita boleh jawab. Oleh itu, kita boleh mengalihkan pandangan mata daripada televisyen semasa siaran iklan ditayangkan. Okey? Jadi Hana ni boleh menjawab pertanyaan soalan daripada ayah kerana dia dah baca panduan penjagaan kesihatan mata ketika menonton televisyen. Okey, ayah sama lagi. Bagus Hana. Bolehkah Hana beritahu ayah cara-cara menjaga kesihatan mata? Murid-murid pun mesti tahu. Mesti ayah, ibu dah beritahu murid-murid macam mana. Guru pun dah beritahu murid-murid cara-cara menjaga kesihatan mata. Okey. Hana. Panjang Hana jawab. Hana jawab apa? Terdapat pelbagai cara untuk menjaga kesihatan mata ayah. Antaranya, pastikan kita tidak membaca buku pada jarak yang terlalu dekat. Kalau kita baca buku murid, jangan buku tu terlalu dekat dengan kita. Mesti jauh daripada mata kita sedikit yang boleh kita membacanya. Elakkan membaca sambil berbaring. Kalau baring pun jangan baca buku. Selain itu, elakkan menggosok mata ketika tangan kita kotor atau selepas memegang sesuatu benda. Kalau tangan kita kotor ataupun selepas kita memegang benda lain, lepas tu mata kita gatal, kita gosok. Jangan. Sangat bahaya. Tangan yang kotor akan bawa jangkitan kepada mata sebab tangan kita ada banyak benda-benda kotor yang kita pegang takut masuk ke dalam mata-mata kita. Ini sangat lembut ya murid-murid. Akhir sekali, makanlah makanan yang berkhasiat dan bersih. Ini yang penting. Makanan yang baik untuk kesihatan mata ialah sayur-sayuran seperti tomato, lobak merah, bayam dan brokoli. Itu dia. Jadi Hana dah beritahu ayah dia. Ayah dia tanya tadi. Jadi pertanyaan daripada persoalan ayah itu dijawab. Dia kata terdapat pelbagai cara untuk menjaga kesihatan mata ayah. Antaranya, pastikan kita tidak membaca buku pada jarak yang terlalu dekat. Elakkan membaca sambil berbaring. Selain itu, elakkan menggosok mata ketika tangan kita kotor atau selepas memegang sesuatu benda. Tangan yang kotor akan membawa jangkitan kepada mata. Akhir sekali, makanlah makanan yang berkhasiat dan bersih. Makanan yang baik untuk kesihatan mata ialah sayur-sayuran seperti tomato, lobak merah, bayam dan brokoli. Habislah dialog kita ini.
Baiklah, bagi murid-murid Cikgu Ji, murid-murid perlu lengkapkan dialog ini yang kita telah bincangkan. Jadi, Cikgu Ji akan berikan salinan dialog ini kepada murid-murid. Senang aja sebab kita dah belajar. Okey, seterusnya murid-murid. Ni semua murid-murid kena lengkapkanlah. Yang kita dah belajar, dah bincangkan tadi. Seterusnya kita buka buku aktiviti jilid 1 muka surat 57. Murid menulis respons berdasarkan soalan bercapah. Ini dia. Buku aktiviti murid-murid muka surat 57. Tema 3 kebersihan dan kesihatan, jadikan amalan. Unit 8 lengkapkan dialog, luahkan perasaan. Ni dia kaunter buat. Jadi Dahlia dan Puan Zarina, ya. Okey. Kemudian kita baca dialog ini, Dalam dialog ini juga, dalam gambar ini, poster ini pun ada tulis, luahkan perasaan, jika dipendam akan menyakitkan hati. Perasaan negatif yang berpanjangan tidak baik untuk kesihatan. Okay. Dahlia, kita baca perbualan antara Dahlia dan Puan Zarina. Okey, Dahlia. Ibu, apakah perasaan yang perlu diluahkan? Puan Zarina cakap, apa-apa sahaja perasaan negatif yang terpendam di dalam hati seperti perasaan marah dan sedih. Tahukah kamu mengapakah perasaan negatif perlu diluahkan? Dahlia pun jawab, perasaan negatif perlu diluahkan kerana ini murid-murid kena isi. Dan Puan Zarina kata, betul Dahlia. Bolehkah Dahlia beritahu ibu bagaimanakah cara meluahkan perasaan? Dahlia pun akan jawab. Murid akan menjawab pertanyaan daripada Puan Dahlia, Puan Zarina. Okey, murid-murid ni tuliskan, lengkapkan apa yang Dahlia memberikan respon terhadap pertanyaan ibunya Puan Zarina. Okey, muka surat 57. Okey, kita lengkapkan. Okey, kita bincang sama-sama. Kita lengkapkan dialog, luahkan perasaan. Sedihnya orang ni, murid-murid. Cikgu pun tak mahu murid-murid sedih macam ni, Okey. Dahlia, ibu, apakah perasaan yang perlu diluahkan? Sebab dalam poster tu ada kata luahkan perasaan. Jadi Dahlia tanya ibu dia, ibu, apakah perasaan yang perlu diluahkan? Puan Zarina cakap, apa-apa sahaja perasaan negatif yang terpendam di dalam hati seperti perasaan marah dan sedih. Tahukah kamu mengapa perasaan negatif perlu diluahkan? Jadi Dahlia jawab, respons pada pertanyaan ibu dia, perasaan negatif perlu diluahkan kerana, tengok senyum dah Dahlia. Dia boleh jawab, dia senyum. Perasaan negatif yang dipendamkan akan menyakitkan hati dan jika dibiarkan berpanjangan akan memudaratkan kesihatan. Perasaan negatif perlu diluahkan kerana perasaan negatif yang dipendamkan akan menyakitkan hati dan jika dibiarkan berpanjangan akan memudaratkan kesihatan. Puan Zarina kata, betul Dahlia. Bolehkah beritahu ibu bagaimanakah cara meluahkan perasaan? Dia senyum aja, dia jawab. Cara meluahkan perasaan adalah dengan berbincang bersama-sama rakan karib atau berjumpa dengan guru kaunseling di sekolah. Baik, kalau kita ada perasaan, cara kita meluahkan perasaan kita itu, perasaan negatif kita itu yang kita berbincang bersama rakan karib ataupun kawan baik kita atau kita berjumpa dengan guru kaunseling. Kita juga boleh meluahkan perasaan negatif kita itu kepada ibu atau ayah kita yang berkulit. Itulah dia respons Dahlia kepada pertanyaan ibunya Puan Zarina. Baiklah, Cikgu Ji harap murid-murid faham dengan perbincangan kita pada hari ini. Semoga murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang telah diamanahkan. Maka Cikgu Ji hendak ucapkan tahniah dan syabas dan terima kasih
Kita jumpa lagi pada minggu yang telah ditetapkan. Bye murid-murid.